Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hormat Datuk Seri Yang Ditua, terlebih dahulu ingin saya mengambil kesempatan ini mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama dalam musyawarah pertama Penggal keempat Sidang Dewan Undangan Negeri yang ke-14. Pertamanya, saya ingin menyembah ucapan setinggi-tinggi menjunjung kasih ke atas kebawah duli Yang Maha Mulia Mangku Raja Pahang Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di atas titah diraja sempena pembukaan mesyuarat pertama Penggal keempat Dewan Undangan Negeri yang ke-14. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob yang telah dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Yang Hormat Datuk Seri Yang Ketua, saya ingin mulakan dengan menjawab beberapa pertanyaan daripada sahabat mewakili kawasan masing-masing. Pertamanya berkenaan dengan beberapa cadangan yang diutarakan oleh Yang Berhormat Padan Tengku yang mencadangkan pelantikan penggerak masyarakat bagi orang asli kaum batik dan turut menyediakan rumah untuk mereka. Keduanya, penglibatan penduduk orang asli di dalam program atau aktiviti jawatankuasa pembangunan dan keselamatan kampung JPKK yang terhampir cadangan untuk mengadakan aktiviti bulanan kepada masyarakat orang asli serta cadangan kepada kerajaan negeri untuk turut memberikan sumbangan keuangan bagi melaksanakan aktiviti program yang diada. Kesemua cadangan-cadangan ini telah diambil maklum dan kerajaan negeri akan meneliti dan memperhalusi kesemua cadangan tersebut bersama-sama pihak seperti Biar Daerah dan Tanah serta JAKWA, memandangkan masyarakat orang asli juga mempunyai jawatankuasa pembangunan keselamatan kampung ataupun JPKKOA itu sendiri. Tambahan, kerajaan negeri juga sentiasa mementingkan pembangunan sosial dan minda masyarakat orang asli di negeri Pahang. Cadangan untuk mengadakan aktiviti bulanan kepada masyarakat orang asli adalah satu perkara yang sangat baik dan kerajaan negeri sentiasa bersahati untuk membantu memberikan sumbangan sama ada dari segi kewangan maupun kerjasama bersama agensi terlibat bagi menjayakan melaksanakan aktiviti yang dirancang. Sebagai tambahan, kerajaan negeri juga turut merangka dan melaksanakan program peningkatan intelek dan pendidikan bersama komuniti orang asli melalui unit hal ehwal orang asli di mana program ini melibatkan ceramah, motivasi serta menyantuni pelajar-pelajar orang asli. Seterusnya, Yang Hormat Padan Tengku juga ada mencadangkan bagi mewujudkan tadika di kawasan orang asli untuk menerapkan pendidikan awal dan boleh membaca dalam kalangan orang asli. Pendidikan awal dalam masyarakat orang asli sentiasa dijaga rapi di mana sepanjang tahun kerajaan negeri bersama JAKWA akan memperuntukkan projek banner baru Tabika dan Baik Pulih Tabika JAKWA bagi memastikan tiada yang tercicir. Sebagai contoh, bagi tahun 2021 telah dicadangkan projek banner baru Tadika yang berdalam kos RM 1 juta seunit di dua kampung orang asli iaitu daerah Lipis, satu di kampung orang asli Sungai Garam dan satu di kampung Sempar. Cadangan Yang Berhormat Padan Tengku untuk projek-projek pembinaan dan menaik taraf infrastruktur dan kemudahan asas di kawasan kampung Bencah Kelubi juga telah diambil maklum oleh kerajaan negeri dan pejabat setiausaha kerajaan negeri bersama-sama JAKWA. Kerajaan akan mohon kepada pihak KPLB negeri agar projek-projek ini dijadikan keutamaan dan dapat dilaksanakan pada tahun 2021 ataupun 2022. Kerajaan negeri sangat komited dalam menyediakan kemudahan asas masyarakat asli terutamanya bagi kawasan Dun Padan Tengku. Selain itu, Yang Hormat Ketari ada bertanyakan tentang perkembangan baki tanah orang asli yang diwartakan oleh kerajaan negeri Pahang.
dan memohon supaya penguartaan tanah orang asli dipercepatkan. Secara dasarnya semua Datuk Musi, Datuk, ya betul. Jelas sikit. Saya berkenaan orang asli ni, saya nak minta perhatian khusus diberikan kepada kampung Becaklubi. Becaklubi ni di mana di situ ada penganut Islam yang perlu kita jaga. Itu persoalan. Dan yang tadika tu, saya setujulah dengan Sungai Garang tu, tapi di kampung orang asli Becaklubi ni mesti diberikan keutamaan. Sebab di situ sekarang ni ada kegiatan tadika yang dibuat oleh pihak swasta yang kita percayai ada unsur-unsur mengasut di situ untuk mereka ni keluar daripada Islam. Itu penekanan itu yang saya nak diutamakan. Terima kasih. Terima kasih Yang Hormat Perdana Tengku. InsyaAllah pandangan ni akan diambil kira. Secara dasarnya semua baki tanah orang asli yang belum diwartakan telah mendapat kelulusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri pada 15 November 2017, iaitu untuk diwartakan di bawah Akta 134, Akta Orang Asli 1954 dan Kanun Tanah Negara KTN. Baki tanah tersebut adalah seperti berikut. Penguartaan 76 buah kampung seluas 8,958.17 hektar yang telah mendapat kelulusan MMK sebelum tahun 2006 di bawah Seksyen 7 Reserve Orang Asli. Yang ini telah diwartakan. Pewartaan 139 buah kampung yang melibatkan seluas 38,242.16 hektar yang telah mendapat kelulusan MMK Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri selepas tahun 2006 di bawah Seksyen 6 Kawasan Penempatan Orang Asli. Dan pewartaan 2 buah kampung, Kampung Bencah Kelubi dan Postek Pantos seluas 517.62 hektar di daerah Lipis di bawah Seksyen 62 Kanun Tanah Negara, di mana telah dicadangkan warta oleh Kerajaan Negeri pada tahun 2021. Jadi kesemua 139 buah kampung yang telah dicadangkan di bawah Seksyen 6 Akta 134 Orang Asli telah dimasukkan di dalam perancangan permohonan rancangan Malaysia ke-12 yang telah diselaraskan oleh Kerajaan Negeri dan JAKWA bagi mendapatkan peruntukan tahunan daripada Kerajaan Persekutuan untuk melaksanakan kerja-kerja ukur kawasan perkembangan tersebut bagi membolehkan permohonan perwataan diangkat kepada Kerajaan Negeri. Untuk makluman, pada tahun 2021, JAKWA Pahang telah menerima kelulusan untuk mengukur 14 buah kampung yang melibatkan daerah Lipis, Pekan, Romping, Temeloh, Jerantut, Bera, Bentong dan Kemerahilan, dan sedang dalam tindakan kerja ukur oleh juruukur yang telah dilantik oleh JAKWA, manakala baki 125 kampung akan dimasukkan di dalam rancangan Malaysia ke-12 dan seterusnya untuk mendapatkan peruntukan kewangan yang secukupnya. Maknanya 125 buah kampung lagi yang belum diwartakan. Pewartaan tanah orang asli adalah merupakan antara keutamaan dalam perancangan kemajuan masyarakat orang asli oleh Kerajaan Negeri dan JAKWA. Sehubungan dengan itu, Kerajaan Negeri dan JAKWA sentiasa bekerjasama untuk mengangkat keperluan kewangan bagi menyelesaikan kerja pengukuran kawasan orang asli secepat mungkin melalui Kerajaan Persekutuan secara tahunan berdasarkan perancangan Malaysia ke-12 dan seterusnya. Kerjasama ini memainkan peranan penting dalam mempercepatkan proses permohonan pewartaan kawasan kampung asli yang telah diangkat oleh JAKWA. Seterusnya, saya ingin mengambil kesempatan ini selaku pengurusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar dan Haiwan Asli, mewakili keseluruhan masyarakat Asli Negeri Pahang mengucapkan jutaan terima kasih di atas perhatian Kerajaan Negeri Pahang di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar di atas sumbangan tunai berjumlah 240,000 dan sumbangan baku makanan bantuan prihatin Pahang 2.0 dengan jumlah 1.5 juta
kepada masyarakat orang asli di Negeri Pahang. Selain itu juga, saya ingin menzahirkan ucapan dan terima kasih kepada Jabatan Kemajuan Orang Asli Jaguar di atas kejayaan menjalankan program bantuan rumah masyarakat orang asli bagi tahun 2021 melibatkan peruntukan sebanyak 1.26 juta di mana 16 unit rumah telah dibina baru dan 28 unit rumah dibaik pulih. Kerajaan Negeri dan Jaguar Pahang sentiasa memantau dan mengambil maklum situasi dan permasalahan masyarakat orang asli Negeri Pahang dengan pelbagai perancangan, termasuklah pembangunan sosioekonomi, pendidikan, kesihatan dan kebajikan agar kemakmuran hidup dapat dinikmati oleh mereka bersama. Seterusnya, pandemik ini secara keseluruhan memberi kesan kepada pembangunan sosioekonomi negara. Masyarakat luar bandar terutama golongan B40, miskin dan miskin tegar di luar bandar sentiasa diberi perhatian untuk meningkatkan ketahanan dalam mengharungi impak pandemik COVID-19. Prasarana luar bandar yang berkualiti dan mencukupi adalah amat penting bagi menyokong pembangunan ekonomi dan sosial luar bandar serta dapat mewujudkan kesetaraan kehidupan yang kondusif sekaligus membuktikan bahawa kerajaan negeri tidak meminggirkan golongan luar bandar. Oleh demikian, untuk tahun 2021, kerajaan negeri dengan kerjasama erat pejabat Kementerian Pembangunan Luar Bandar Negeri Pahang telah dan sedang melaksanakan pelbagai projek dan program pembangunan fizikal serta sosial di kawasan luar bandar dengan peruntukan keseluruhan yang disalurkan berjumlah 291.8 juta yang merangkumi 64 projek, iaitu melibatkan 3 bahagian utama: pembangunan luar bandar, iaitu prasarana, kesejahteraan rakyat, pembangunan tanah dan wilayah serta peruntukan kepada agensi-agensi KPLB di Negeri Pahang seperti Majlis Amanah Rakyat iaitu MARA, Jabatan Kemajuan Orang Asli Jaguar dan Jabatan Kemajuan Kemas. Sebenarnya peruntukan untuk tahun 2021 adalah satu peningkatan sebelum tahun 2020, iaitu kelebihan sebanyak 56.9 juta. Pelaksanaan pembangunan ini merangkumi pelbagai jenis projek seperti projek bekalan air luar bandar, bekalan elektrik luar bandar, projek ameniti sosial, lampu jalan kampung, projek bersepadu pembangunan ekonomi kampung ataupun prospek, serta pembangunan pemaju kawasan PPK. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak KPLB Pahang untuk peruntukan ini. Kerajaan Negeri dan KPLB Pahang adalah merupakan peneraju utama pembangunan luar bandar di Negeri Pahang. Melalui kerjasama ini, kita akan dapat terus giat membantu kumpulan SASA di samping terus menjalankan peranan dalam melengkapkan kemudahan infrastruktur luar bandar. Penerusan penyediaan kemudahan infrastruktur berkualiti ini amat penting dalam menyokong merancangkan semula pembangunan ekonomi setelah pandemik ni berakhir. Yang Amat Datuk Seri Yang Ditua, seterusnya mengenai penjenamaan semula Majlis Pengurusan Komuniti Kampung iaitu MPKK kepada Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK. Hari ini telah dilaksana dan disetujui oleh Mesyuarat Jemaah Menteri pada 8 Julai 2020. Sejajar dengan itu, Kerajaan Negeri telah menjenamakan semula kesemua 543 buah MPKK di seluruh Negeri Pahang kepada JPKK, Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung. Ianya merupakan sebuah organisasi bagi mentadbir serta mengurus sebuah kampung dan memainkan peranan sebagai satu medium penghubung antara pentadbir peringkat negeri dan daerah bersama komuniti kampung dalam memupuk semangat kerjasama bagi menjayakan agenda pembangunan ekonomi, infrastruktur dan sosial di kampung-kampung. Jelas sikit. Saya nak penjelasan sikit. MPKK atau JKKK? Ada kekeliruan sikit kat situ. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan daripada. Benarnya memang bukan hanya YB agak keliru. Kita di kampung pun keliru. Untuk makluman pada peringkat awal, sebenarnya ianya dikenali sebagai JKK. Dan semasa pilihan raya yang ke-14, apabila kerajaan baru memerintah,
ianya ditukar kepada MPKK. Dan selepas 22 bulan kan, ditukar semula kepada ini kerajaan baru yang mana Kementerian di bawah mengenal luar bandar pada ketika itu telah menukar semula daripada MPKK ni kepada JPKK. Dan kita di Kerajaan Negeri Pahang telah memutuskan di dalam mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri Pahang telah memutuskan pakai ni istilah JPKK ni tadi. Kita tak daya dah nak menukar JKK, MPKK, JPKK. Maknanya kita teruslah dengan JPKK yang ada sekarang ni. Kesemua 543 organisasi JPKK di Negeri Pahang menunjukkan prestasi yang baik. Minta pencerahan sikit. Mana tak daya nak menukar dah disebutkan tadi. Tapi sekarang dah banyak bertukar. Ni kerajaan pun sekarang dia dah tukar Perdana Menteri pula. Jadi tak boleh tunggu sikit je. Kita tengok apa kembangan. Besok takut tukar nama pula. Kan? Sini ini bertukar JKK pun memang dah marah ni. Tukar, baru ni tukar. Baru ada setengah lagi JKK yang belum tukar daripada akaun. Daripada MPKK kepada JKK. Sekarang nak tukar pula ke JKPP daripada tadi. Lepas tu besok tak tahu pula. Ni tunggu kabinet dululah saya ingat. Okay, terima kasih. Terima kasih. Daripada Perdana Tengku, kita sebenarnya mempunyai sedikit permasalahan di mana Kerajaan Negeri telah meluluskan pengurusan pentadbiran ni kepada JPKK ni sebanyak 5,000 bagi tahun 2021 ni. Jadi dalam proses ini mana mungkin juga kita menggunakan menyelesaikan peruntukan tahunan yang ada ni kepada JPKK ni tu untuk kampung, dan selepas tu kalau ditakdirkan kerajaan baru ni bertukar semula lah. Kalau tidak kita bimbang duit yang ada lebih kurang 2.5 juta ni besok ni dia hanyut. Inilah masalah kita ni. Okay. Jadi insya-Allah lah maknanya kita akan cuba selaraskan dan selesaikan isu ini JPKK ni tadi. Minta laluan. Ya. Yang berhormat Tuan Yang di-Pertua, tak kira namanya apa, saya rasa kerja khidmat di kampung tetap diteruskan. Saya difahamkan bahawa elang untuk pengurusi 500 daripada kerajaan persekutuan. Jadi adakah kerajaan negeri bercadang untuk menambah elang kepada mereka, khasnya dalam tempoh COVID ini memang sibuk jabatan kuasa ini membantu rakyat. Untuk makluman yang Wabi Teriang, sepatutnya JKK ataupun JPKK ni ianya di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar, yang mana sebelum ini di zaman Barisan Nasional tu peruntukan ni dibiayai oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar, dan semasa kerajaan-kerajaan baru ni ianya telah dihentikan, dan oleh itu Kerajaan Negeri telah mengambil inisiatif maknanya kita Kerajaan Negeri membayar dan melibatkan peruntukan lebih kurang 8 juta untuk kita Kerajaan Negeri sendiri membiayai institusi JKK yang ada di Negeri Pahang. Jadi walau bagaimanapun, sebagaimana yang dimaklumkan oleh Yang Amat Menteri Besar, Negeri Pahang ni biasanya ianya berpandu kepada kedudukan kewangan negeri. Kalau kedudukan kewangan negeri itu okey, mungkin cadangan daripada Teriang, adapun ramai daripada ahli-ahli yang berhormat kita, termasuklah sahabat saya daripada Dong akan mencadang supaya ditingkatkan, dan kita pun tengah berunding, insya-Allah maknanya ada sedikitlah sumbangan kepada JKK oleh JPKK oleh Kerajaan Negeri ni tadi. Ini di dalam perbincangan. What now? Jadi JPKK ni Pahang setakat ini membuktikan bahawa mereka berdiri teguh menyokong pentadbiran
Kerajaan Negeri Pahang dan mampu menangani semua cabaran ini serta memastikan pentadbiran di peringkat kampung sentiasa utuh dan berjalan dengan lancar. Terima kasih dan segalung penghargaan saya ucapkan kepada semua ahli JPKK Negeri Pahang atas segala usaha dan pengorbanan yang ditunjukkan. Akhir kata, saya mewakili portfolio saya berharap agar segala peruntukan, perancangan dan inisiatif yang telah diumumkan akan dapat merancangkan pembangunan kawasan luar bandar dan mendatangkan manfaat yang baik kepada semua rakyat luar bandar dan masyarakat orang asli di Negeri Pahang. Dengan ini, saya menyukur usul yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Presiden